Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beri jaminan isu berkaitan hak kanak-kanak yang lahir di luar Malaysia sedang ditangani kerajaan. Jelas beliau, Kabinet telah bersetuju untuk bawa usul mengenai pindaan terhadap perkara 14-1-B Perlembagaan Persekutuan berkaitan hak-hak kewarganegaraan bagi kanak-kanak yang lahir di luar negara ke Parlimen bulan ini. You must follow the development in Malaysia. Yes, I know. Your question is now overtaken by events. We have announced that we are tabling the motion next week, most likely, because the issue is the parent. For decades, parent means father. Yes. Now we realize that it's not right. Yes. So parents mean father and mother. Beliau berucap dalam majlis makan malam bersama diaspora Malaysia di Jerman. Rang Undang-Undang RUU Perkhidmatan Parlimen telah siap. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said, RUU berkenaan hanya menunggu masa untuk dibentangkan di Parlimen. Bagi merealisasikan usaha reformasi ini, beberapa sesi libat urus yang berkesan dengan izin meaningful engagement telah diadakan pada tahun 2023 dan pada tahun ini 2024, termasuk semua pihak yang di-Pertua Dewan Negara, yang di-Pertua Dewan Rakyat, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Kementerian Kewangan MOF, Jabatan Peguam Negara AGC serta bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri BAHYU bagi memuktamadkan ketetapan dasar berkenaan dalam perkara ini. Jadi jawapan di sini memang dah 90% dah siap. Rang undang-undang pun dah siap. Hanya tunggu masa. Jelas Datuk Seri Azalina, langkah reformasi itu selaras matlamat kerajaan ke arah memartabatkan doktrin pengasingan kuasa antara badan perundangan dan eksekutif sekaligus memperkasa semangat perlembagaan. 81% rakyat Malaysia berpuas hati dengan inisiatif Payung Rahmah. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh, data itu diperoleh hasil kajian impak program berkenaan yang dilaksana hujung tahun lepas. 7% rakyat Malaysia juga berharap agar program Payung Rahmah dikekalkan. Juga antara dapatan ialah 73% daripada responden bersetuju bahawa inisiatif Payung Rahmah dapat mengurangkan kos sara hidup. Sehubungan dengan itu, KPDN terus komited untuk meneruskan dan memperluaskan program Payung Rahmah pada tahun 2024 sebagai salah satu strategi menangani kos sara hidup rakyat. Mulai 1 Mac 2024, program Payung Rahmah telah dijenamakan semula kepada program Payung Rahmah Madani. Menerusi program Payung Rahmah Madani, 3 inisiatif baru diperkenal untuk membantu rakyat menangani isu kos sara hidup. Satu lagi cubaan seleweng diesel bersubsidi digagalkan menerusi Ops Tiris. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang berjaya merampas 2,800 liter diesel bersubsidi di Bagan Lalang semalam. Pengarahnya SJ Egan berkata dalam operasi tersebut, pihaknya menemui sebuah lori kanvas dalam keadaan mencurigakan yang ditinggalkan di tepi jalan. Hasil pemeriksaan mendapati tangki minyak lori terbabit telah diubah sesuai kepada kapasiti lebih besar. Turut dirampas 6 unit tangki intermediate bulk container dan 2 set pump motor berserta hose pipe. Kesemua rampasan yang disita dianggap bernilai RM27,620. Di Kelantan, cubaan menyelundup keluar 10,175 kg minyak masak paket bersubsidi gagal. 2 lelaki yang merupakan pemandu dan kelindan lori ditahan. Penahanan dibuat berhampiran Jabatan Kampung Kubang Panjang, Tumpat pada pukul 4 pagi semalam. Pemeriksaan ke atas sebuah lori menemukan 595 kotak minyak masak yang dianggarkan bernilai RM20,350. Ia dipercayai dibawa dari Ipoh, Perak untuk diseludup ke negara jiran.
Modus operandi yang digunakan adalah membawa masuk minyak masak paket bersubsidi tempatan untuk dihantar ke negara jiran melalui pengekalan haram dan menggunakan pelbagai jenis kenderaan sama ada kenderaan penumpang, lori atau van untuk disimpan sebelum diedarkan di pasaran negara jiran. Untuk laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Sazlinda Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat kepada paparan imej satelit. Pada ketika ini, tiada kelompok awan aktif yang dicerap meliputi di Semenanjung dan juga di negeri Sabah. Namun kita dapat lihat kelompok awan aktif masih lagi berpusat di sekitar barat dan juga pedalaman negeri Sarawak. Hal ini dapat dilihat melalui paparan gempa radar pada ketika ini. Keadaan cuaca cerah dan juga panas meliputi di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia. Dan kita jangkakan untuk keadaan cuaca panas dan kering ini boleh kekal sehingga ke awal malam nanti. Keadaan hujan masih lagi boleh berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Selangor, sedikit di pedalaman negeri Perak dan juga sedikit di pedalaman negeri Sembilan. Namun keadaan hujan ini kita jangkakan hanya berlaku dalam tempoh masa 1 jam sahaja. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada keadaan status cuaca panas pada hari ini. Keadaan status cuaca panas masih lagi kekal di tempat yang sama, iaitu melibatkan kawasan di keseluruhan negeri Perlis dan juga di sekitar Padang Terap, Pokok Sena, Kota Star, Pendang, Sik dan juga Baling di Kedah. Manakala di negeri Perak pula meliputi di kawasan Hulu Perak, dan keadaan cuaca panas ini masih lagi pada tahap 1, iaitu tahap berjaga-jaga, di mana suhu boleh mencecah daripada 35 sehingga 37 darjah Celsius. Oleh yang demikian, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berlindung di bawah daripada cahaya matahari dan juga mengelakkan sebarang pembakaran terbuka. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca lembap masih lagi dicerap di sekitar barat negeri Sarawak, terutamanya di bahagian Kuching dan juga Seri Aman. Juga dilihat di 1-2 tempat melibatkan kawasan tengah dan juga pedalaman negeri Sarawak. Keadaan di negeri Sabah pula dilihat keadaan cuaca baik dan juga cerah di keseluruhan negeri, dan kita jangkakan keadaan cuaca cerah di negeri Sabah ni kekal sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri. Paparan dari negeri di bawah payung. Fenomena El Nino tingkatkan risiko kebakaran hutan. Perinciannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran.
Baik Sahih. Orang ramai khususnya golongan petani dinasihati tidak melakukan pembakaran terbuka sepanjang tempoh fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca panas dan kering ketika ini. Ini kerana pembakaran terbuka boleh merebak dengan cepat sehingga menyebabkan kebakaran hutan yang sukar dikawal. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Abdul Razak Muda berkata, selain pembakaran terbuka, pembuangan puntung rokok merata-rata juga boleh menjadi punca kebakaran. Bercakap kepada RTM, Abdul Razak menjelaskan setakat semalam sebanyak 888 panggilan berkaitan kebakaran diterima dari seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 198 panggilan dari daerah Tuaran, 126 Kota Belud, 84 Kota Kinabalu, manakala selebihnya dari lain-lain daerah. Okey, yang paling kami risau sebenarnya adalah kebakaran tanah gambut. Kerana kebakaran tanah gambut ini agak sukar ditangani apabila musim kemarau. Kerana ianya memerlukan usaha yang panjang dan juga sumber air yang banyak. Sementara itu, nasib 9 keluarga mangsa kebakaran di Kampung Bakalau Beaufort Februari lepas mendapat perhatian Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Keluarga terbabit masing-masing menerima RM1,000 yang disalur menerusi Pusat Zakat Sabah. Sumbangan ini adalah hasil daripada pungutan zakat daripada Pusat Zakat Sabah dan sudah tentu pembahagian pusat zakat ini adalah tergolong kepada 8 asnaf dan mereka juga yang mendapat musibah ini adalah mendapat tagihan zakat ini. Bercakap kepada RTM, Datuk Ruslan yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama Islam negeri berkata, mangsa juga telah menerima bantuan keperluan asas dan makanan daripada Jabatan Kebajikan Negeri, Pejabat Parlimen Beaufort dan Pejabat Adun Klias. Sementara itu, mangsa kebakaran bersyukur di atas keprihatinan pelbagai pihak meringankan beban mereka, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Ucapan terima kasih banyak kepada bantuan dari zakat. Kami boleh buatlah belanja rumah sikit-sikit lah sampai mau cari tempat lah. Iya, tinggal sana kalau ada tempat lagi. Mangsa kebakaran di Kampung Bakalau mengucapkan terima kasih kepada Pusat Zakat Sabah atas sumbangan yang diberikan kepada kami pada bulan Ramadan ini. Terima kasih. Duit RM1,000 ni mungkin selepas ni buat rumah lah, bantu-bantu pelan-pelan. Terima kasih kepada Zakat Sabah atas sumbangan yang telah diberikan dan ini dapat membantu sedikitlah. Dalam kejadian 21 Februari lalu, 9 buah rumah jenis tidak kekal di Kampung Bakalau Beaufort musnah sepenuhnya dalam kebakaran kira-kira 5 petang. 15 lokasi Bazar Ramadan selian Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK melibatkan 1,289 gerai mula beroperasi semalam. Di lintasan Dia Soka sahaja terdapat 200 gerai menjual pelbagai juadah berbuka puasa sekaligus menyediakan pilihan kepada pelanggan. Tinjauan RTM di Bazar Ramadan lintasan Dia Soka mendapati orang ramai berpusu-pusu mendapatkan juadah berbuka puasa pilihan masing-masing. Beberapa pengunjung yang ditemui memuji para peniaga Bazar Ramadan ini yang mengutamakan kebersihan dan menjual makanan dan minuman pada harga berpatutan. Sebenarnya susah nak pilih sebenarnya sebab saya tak tahu nak pilih apa. Untuk penyediaan makanan tu saya tengok bersih, dijaga dengan baik, harga berpatutan, tidak mahal. Lepas tu dia sangat berbaloi lah dengan makanan yang saya belilah. Alhamdulillah pada hari pertama ni agak rambang mata juga. Macam sebelum ni seperti semua tahu Gaya Street ni ada pada hari Jumaat Sabtu, tapi gerai ni tak banyak macam ni lah. Jadi saya amat terharu lah tengok banyak gerai macam ni, banyak pilihan. Suasana di sini memang agak menarik sikit sebab di sini tempat dia senang dikunjungi. Cuma mungkin ialah biasalah kalau kawasan sini ini parking dia memang terhad sekali, terutama di waktu-waktu puncak begini ni.
Semua bazar Ramadan seliaan di BKK dibuka bermula 1 tengah hari hingga 7 malam. Persatuan Orang Kerdil Sabah merayu agar kerajaan negeri mempertimbangkan cadangan penyediaan kemudahan khas untuk golongan itu di setiap bangunan pejabat kerajaan dan swasta. Selain memudahkan pergerakan, kemudahan khas penting demi keselamatan mereka yang tergolong dalam kalangan orang kurang upaya fizikal. Orang Kerdil ni ada yang kerja dengan kerjaan. Kadang-kadang dia naik lift, mesti menunggu orang bantu untuk tekan lift. And then bila di pejabat pun, diorang tidak ada macam akses yang keselamatan untuk diorang tu ada kurang. Jadi itulah kita sarankan kepada kerajaan untuk membantu orang-orang Kerdil seperti yang kurang upaya dari segi keselamatan mereka. Asna berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Dato' Mahiruddin di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Juhar merasmikan Majlis Jamuan Malam Amal sempena Hari Orang Kerdil Sedunia Oktober ini. Menurut Asna, sekurang-kurangnya 6 program akan dijalankan sepanjang tahun ini bagi memperkasa penglibatan orang Kerdil dalam aktiviti ekonomi. Resepi tradisional etnik tempatan di daerah Kota Belud berjaya dibukukan hasil usaha Persatuan Kebajikan Amal Kasih Kota Belud Perkasih. Buku bertajuk 57 Resepi Daerah Tempasuk Kota Belud Sabah Siri 2 dan 57 Recipes Traditional Delicacies Tempasuk of Kota Belud Sabah Series 1 itu hasil tulisan pengerusi Perkasih Datin Vini Nur Syahira Abdullah. Bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Baini di studio TV RTM Sabah Kota Kinabalu, Datin Vini berkata kedua-dua buku ini memuatkan 57 resepi masakan dan kuih tradisional etnik Bajau Sama, Dusun Tindal, Iranun dan Rungus di kawasan Tempasuk Kota Belud. Kami memaparkan juga tentang macam peralatan tradisional, budaya-budaya lain. Jadi dalam masa sama kita akan mempromosikan, memperkenalkan tentang pelbagai keunikan budaya kita dalam buku ini. Jadi pelancong akan membeli dan sambil-sambil mendapat ilmu dan pengetahuan tentang kehidupan masyarakat satu-satu tempat. Justru, Datin Vini berharap penerbitan buku ini mampu memelihara resepi tradisi etnik terlibat untuk dijadikan rujukan generasi akan datang sekaligus melestarikan seni masakan tradisi. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahi. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sahi, silakan. Baik, Suara, terima kasih. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang untuk perkembangan semasa di Sarawak. Langsung bersama Bumawin di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar malam tadi menyertai kira-kira 500 jemaah menunaikan solat fardu Isyak dan solat sunat tarawih di Masjid Darul Hana di Kuching. Solat tarawih pertamanya selepas dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri turut disertai Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Solat diimamkan oleh Imam Masjid Jami' Negeri Awang Muhammad Safwan. Beliau selepas itu turut menyampaikan sumbangan khas kepada jawatan kuasa Masjid terbabit bagi menjalankan aktiviti sepanjang bulan Ramadan. Lembaga Teknologis Malaysia MBOT akan membantu Kerajaan Sarawak membangunkan bakat dalam bidang teknologi. Presiden MBOT Profesor Dato' Dr. Siti Hamisah Tafsir memberitahu ia termasuk membantu negeri ini mencapai sasaran 10,000 ahli teknologi dan juruteknik berdaftar menjelang 2025.
Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas membuat kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching. Katanya langkah itu selari dengan usaha Sarawak ke arah ekonomi hijau yang memerlukan pakar-pakar yang diiktiraf untuk menyampaikan perkhidmatan kepada industri. Usaha tersebut bukan sahaja terhad kepada pelajar lepasan universiti, bahkan kepada teknologis dan juru teknik sedia ada untuk program peningkatan kemahiran. Beliau yakin melalui kerjasama sedemikian Sarawak mampu mencapai sasaran yang ditetapkan seterusnya menjayakan agenda transformasi negeri menjelang 2030. Baik saudara, syarikat penerbangan tambang murah Singapura Scoot dijangka meningkatkan jadual penerbangan kepada 5 kali seminggu ke Miri dan 3 kali seminggu ke Sibu bermula Mei ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata keputusan itu tepat pada masanya untuk syarikat penerbangan tersebut beroperasi ke bandar-bandar utama di Sarawak. Inisiatif itu merangkumi penerbangan ke Miri, Kuching dan Sibu menggunakan pesawat baharu Embraer dengan kapasiti 112 penumpang. Komitmen tersebut bagi menampung permintaan yang semakin meningkat bagi perjalanan udara antara Singapura dan Sarawak. Ketibaan pelawat dari Singapura tahun lalu menunjukkan peningkatan ketara iaitu seramai 60,760 orang berbanding 46,000 pada 2019. Datuk Seri Lee turut mencadangkan agar Scoot menambah penerbangan berjadual ke Miri selain mempertimbangkan jadual penerbangan antara Singapura dan Sibu. Ketika ini, Scoot mengendalikan penerbangan 7 kali seminggu ke Kuching dan 3 kali sehari ke Miri dari Singapura. Datuk Seri Lee berkata demikian dalam kenyataan medianya selepas menerima kunjungan hormat delegasi Scoot Private Limited Malaysia yang diketuai pengurus besarnya Yeo Kai Chia di Kuching. 35 sekolah daif di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sri Aman dan PPD Lubuk Antu memerlukan perhatian segera daripada kerajaan. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Francis Haden Hollis berkata perancangan telah pun dibuat untuk membaik pulih sekolah terbabit, namun ia memerlukan penyaluran dana sama ada daripada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri. Menurut beliau, sebanyak 18 sekolah daif telah dikenal pasti di bawah PPD Sri Aman manakala 17 sekolah di bawah PPD Lubuk Antu. Tambahnya terdapat beberapa projek baik pulih dan bina semula sekolah bagi bahagian Sri Aman sudah dirancang, bahkan ada yang telah mula dilaksanakan. Jelas beliau lagi kerjasama kesemua pihak terutama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan kerajaan negeri penting dalam merealisasikan usaha menaik taraf sekolah daif di Sarawak. Beliau berkata demikian selepas mendengar taklimat khas pembangunan sekolah daif bagi kedua-dua PPD berkenaan di Sri Aman. Pengguna jalan raya di Limbang diingatkan tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan bagi mengelak kesesakan lalu lintas terutamanya ketika waktu operasi Bazar Ramadan selain di kawasan-kawasan utama di Bandar Limbang. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mahu pengguna tidak mementingkan diri berikutan jumlah kenderaan yang banyak khususnya pada waktu puncak menyebabkan kesesakan berlaku. Sebagai penyelesaian, beliau mahu Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil tindakan tegas kepada pengguna yang ingkar seperti mengeluarkan notis saman. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya ketika merasmikan Bazar Ramadan di Lot 777 Limbang. Lebih 150 peniaga menyertai Bazar Ramadan kali ini dengan membenarkan mereka berniaga pada waktu pagi sehingga petang ataupun malam. Selain di Lot 777, Bazar Ramadan turut dibuka di dataran usahawan perkarangan bangunan Pusat Pembangunan Komuniti Melayu di Kampung Bunga Raya Limbang. Bekas Ketua Perbankan Pelaburan CLSA Securities Malaysia, Abang Rahmat Yusof dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Penjaga Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak SSWFFB. Menerusi satu kenyataan medianya, SSWFFB memaklumkan pelantikan tersebut berkuat kuasa 29 Januari lepas. Pelantikan beliau diumumkan pada mesyuarat kali kedua SSWFFB semalam. Abang Rahmat, 48 tahun, berkelulusan sarjana dalam pentadbiran awam dari Universiti Harvard. Beliau memegang jawatan sebagai Ketua Perbankan Pelaburan Malaysia di CLSA Securities dari 2019 hingga 2024.
Abang Rahmat juga merupakan pengarah pelaburan Khazanah Nasional dari 2004 sehingga 2019. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lagi mangsa insiden bot karam di Sungai Baleh Kapit diteruskan hari ini. Operasi yang memasuki hari ke-7 turut disertai 2 unit anjing pengesan K9 dari Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kapit Timoti Barat berkata seramai 42 anggota terlibat dalam operasi terdiri daripada pihak polis, Angkatan Pertahanan Awam, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, Polis Marin Sibu, pejabat residen serta ahli keluarga mangsa. Ujarnya, unit drone PDRM turut digunakan dalam operasi hari ini berserta 4 buah bot. Dalam kejadian 7 Mac lepas, seorang selamat, 3 ditemukan lemas manakala seorang masih hilang selepas bot yang mereka naiki karam berdekatan jeti Sekolah Kebangsaan Lepong Baleh. 3 yang lemas dikenali sebagai Jack Balan, Emerson John Nain dan Sarjan Jonathan Lambert. Seorang lagi mangsa yang masih hilang ialah Konstable Iskandar Ibrahim. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Bumar, terima kasih. Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Kedah Agro Holdings Berhad diberikan notis Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKM untuk segera membuat pembayaran kepada 24 pekerjanya. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong berkata notis berkenaan dikeluarkan Januari selepas JTKM mengesahkan isu dihadapi pekerja syarikat berkenaan. Saya harap perkara ini boleh diselesaikan dengan secepat mungkin sebab ada lebih kurang 24 orang pekerja dalam syarikat tersebut yang tidak dibayar gaji sejak bulan September yang lalu. Mereka telah berjanji bahawa akan meminta satu bantuan daripada kerajaan negeri, akan adakan mesyuarat dengan Menteri Besar pada hari ini. Jadi saya harap mungkin selepas keputusan mesyuarat mereka, kita akan membuat keputusan yang seterusnya. Terdahulu tular melalui media sosial surat didakwa dikeluarkan Pejabat Setiausaha Kerajaan Kedah berkaitan aduan isu bayaran gaji serta pengoperasian Kedah Agro. Sementara itu, Kesuma bersama Universiti Malaya sedang menjalankan kajian bagi merealisasikan penubuhan Suruhanjaya Pekerja Gig. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata laporan interim berkaitan kajian itu akan dibentang kepada Kabinet dalam tempoh 3 bulan akan datang. Dan kita sekarang berada dalam peringkat kajian bersama dengan Universiti Malaya. Satu kertas laporan interim akan dibentangkan kepada Kabinet dalam tempoh paling lama 3 bulan. Tapi sekarang kita tengah melaksanakan kajian tentang terma rujukan, fungsi, pengurusan kewangan dan sebagainya, keahlian Suruhanjaya bersama dengan Universiti Malaya. Katanya kajian tersebut dilakukan bagi menyahut seruan Perdana Menteri mengenai penubuhan Suruhanjaya itu ketika berucap pada penutupan Kongres Ekonomi Bumiputera 2024. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM merampas 73 pek buah kurma disyaki produk dari Israel dalam satu serbuan di sebuah gudang di Kelang semalam. Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Penguatkuasaan dan Pematuhan Datuk Sazali Muhammad berkata hasil serbuan menemukan produk dengan label organik Jumbo Medjool Dates dipercayai dibawa masuk secara pukal dan dibungkus semula untuk dijual di pasaran tempatan. Barangan tu, ada korma tu dideklarkan dalam borang kastam tu bersekali dengan barang-barang makanan lain dan diikrar sebagai foodstuff lah. Jadi barang itu kita lihat pada dokumen-dokumen
dia datangnya daripada sebuah negara di Eropah lah. Dia tak ada mention straight daripada Israel. Jadi itu menyebabkan mungkin dia terlepas lah. Tambahnya, seorang lelaki tempatan dipercayai pemilik perniagaan itu ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 yang memperuntukkan denda tidak lebih RM500,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pada sidang media sama, JKDM turut berjaya mematahkan cubaan seludup rokok, minuman keras, barangan elektrik dan bateri terpakai dalam 2 serbuan berasingan, membabitkan anggaran nilai dan cukai keseluruhan bernilai RM6.6 juta. Sebanyak 5,920,000 batang rokok berjaya dirampas hasil serbuan dengan nilai rampasan lebih RM4 juta. Manakala pada 29 Februari lepas, 2 buah kontena yang melibatkan anggaran kuantiti 2 juta batang rokok, 225 liter minuman keras dan 4,000 kilogram dagangan disyaki e-waste turut dirampas dengan nilai rampasan bernilai RM1,526,000. Selain 4 buah ditahan di Pelabuhan Kelang melibatkan bateri terpakai dengan anggaran nilai rampasan lebih RM1 juta. Laporan awal berkaitan kemalangan udara pesawat BK160TR di Kapar, Selangor pada 13 Februari lalu memaklumkan terdapat penyelenggaraan pesawat yang tidak mematuhi spesifikasi ditetapkan. Kenyataan tersebut disahkan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU Kementerian Pengangkutan. Berdasarkan laporan berkenaan, rutin penyelenggaraan kali terakhir dilakukan pada November 2023 oleh pihak yang tidak bertauliah. Selain daripada itu, pesawat tersebut telah digunakan melebihi had yang dikenal pasti yang berkemungkinan menjadi antara penyumbang kepada naas. Laporan akhir mengenai kemalangan ini akan disiapkan dan disebarkan secara umum dalam tempoh 12 bulan. Dalam kejadian terbabit, seorang juruterbang dan seorang pembantu juruterbang maut. KPDN Kuala Lumpur melaksanakan program jualan rahmah PJR bergerak sempena Ramadan. Pelaksanaan PJR tersebut akan membabitkan semua 11 parlimen di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bermula semalam sehingga 7 April. Dan setiap kawasan ni parlimen akan mempunyai 2 lokasi yang akan membuat jualan rahmah secara bergerak. Dan kita plan untuk buat ni setiap bulan. Setiap bulan kita akan buat dan tempat ni ditentukan oleh ahli parlimen masing-masing. Kita ada tawarkan barang asas kepada pengguna seperti ayam, beras, minyak masak, telur ayam, santan, sardin, daging, tepung, bawang putih, bawang merah dengan harga yang lebih rendah iaitu 30% berbanding harga pasaran setempat yang didiskaunkan. Jualan rahmah kali ini turut membawa barangan yang lazim jadi pilihan pengguna dengan jumlah bekalan sebanyak 600 ke 1,000 unit bagi setiap barangan. Pengguna turut diingatkan untuk membawa kad pengenalan ketika melakukan pembelian kerana PJR memberi fokus untuk membantu warga negara. Setiap umat Islam dituntut mencari makanan dan minuman yang menepati prinsip bersih dan suci. Ianya tidak hanya terbatas kepada ramuan, sebaliknya meliputi seluruh proses penghasilan. Untuk butiran lanjut, kita bersama Ahnaf Bakar dari Kompleks Islam Putrajaya. Ahnaf, silakan. Ya Sahih, setiap kali Ramadan pastinya meriah dengan jualan pelbagai menu berbuka puasa oleh para pengusaha makanan. Oleh itu, masyarakat perlu berhati-hati dalam pemilihan tempat makan. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Ustaz Muhammad Zamri Muhammad Syafiq, yang menjadi kegusaran ialah apabila wujud beberapa industri yang menggunakan teknologi untuk mengubah sumber yang haram kepada bentuk yang lain. Jadi sebab itulah kita mengharap sangat pihak industri ini supaya peka dengan persilahan halal ini dan mohonlah sebab saya memberikan nasihat ini kerana apa, di Malaysia setakat hari ini kita punya dasar berkaitan dengan halal ini adalah masih lagi volunteer basis, maknanya secara sukarela mohon saja halal. Tetapi walaupun secara sukarela, tetapi di sana ada tuntutan yang amat tinggi untuk mereka mendapat persilahan halal supaya mereka dapat mengelak daripada menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya telah diubah daripada benda-benda yang sepatutnya kita tak boleh makan, tetapi dah jadi benda lain yang kita rasa benda itu okey.
kan. Sedangkan dia tetap tak boleh dimakan. Jelasnya lagi terdapat beberapa industri yang menggunakan plasma darah dalam penghasilan makanan supaya makanan tersebut menjadi pejal, dan terdapat juga industri yang menggunakan lecitin yang diperbuat dari rambut manusia. Justru beliau mengingatkan orang ramai untuk memastikan makanan tersebut benar-benar halal dengan melihat kepada sijil pengesahan halal yang diterima pihak industri tersebut. Umat Islam dinasihat tidak melakukan pembaziran makanan terutamanya pada bulan Ramadan. Sebaliknya lebih menghayati dan mendalami konsep sebenar amalan berpuasa. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Bashir Muhammad Al-Azhari berkata, pembaziran bukan sahaja dilarang dalam Islam, malah ia bertentangan dengan prinsip kelestarian alam. Maka Nabi ajarkan kepada kita satu zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita baca doa ini dulu, maka kita akan diberikan kekuatan untuk sedikit banyak dapat mengawal daripada kita membazir membeli sesuatu yang tidak ada manfaat. Jadi pembelian itu adalah sekadar apa yang kita hanya boleh makan. Masing-masing kita pun kita tahu kita boleh makan berapa banyak. Kita pun tahu jumlah ahli keluarga kita ada berapa banyak orang makan. Hanya beli apa yang patut, dan kalaulah ada kelebihan daripada makanan tersebut, ya sudah pasti cari jalan untuk menguruskan lebihan tersebut. Baik kita sebagai penjual ataupun sebagai orang yang dah beli makanan. Kemunculan ajaran agama sesat bukan sesuatu fenomena yang baharu, bahkan ia telah wujud sejak dahulu lagi sehingga ke hari ini. Menurut kajian JAKIM, terdapat lebih 150 ajaran yang telah difatwakan sesat dan menyeleweng daripada agama di negara ini sejak 1950. Antara puncanya adalah terlalu taksub sehingga mendorong kepada perbuatan yang bertentangan dengan akidah dan ajaran agama yang sebenar. Malah boleh mengancam keselamatan negara dan ketenteraman awam jika tidak dibendung sejak dari awal. Taksub maknanya dia percaya membuta tuli gurunya. Ya, betul semua sekali. Orang lain semua salah. Bila dia taksub, bila dia fanatik, akhirnya dia akan mengatakan orang lain semuanya salah, sesat. Dia seorang sahaja, kumpulannya sahaja yang betul. Ya. Dan akhirnya taksub fanatik ini sekiranya tidak dicegah benteras daripada awal, ia akhirnya bukan sekadar merosakkan akidah, sesat akidah, tetapi juga mengancam keselamatan negara dan ketenteraman awam. Berita itu mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Terima kasih Ahna. Saingan kejohanan badminton All England 2024, beregu utama negara Aaron Chia So Yik memulakan kempen dengan langkah kanan. Gandingan itu mengetepikan cabaran rakan senegara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani pada perlawanan pembukaan di Birmingham. Pilihan kelima kejohanan itu mengambil masa 33 minit sebelum menewaskan Zifei Nur Izzuddin 21-17, 21-19 dalam perlawanan yang berlangsung di Utilita Arena. Keputusan itu menyaksikan Aaron Woo Yik memperbaiki pencapaian musim lalu pada kejohanan jelajah dunia Super 1000 tersebut apabila mereka tewas ke atas beregu Indonesia Leo Rolly Fernando Daniel Martin. Juara dunia 2022 itu akan berdepan gandingan Taiwan Chang Ko-chi Po Li Wei yang menewaskan Kevin Lee Tai Alexander Lindemann dari Kanada. Inisiatif penanaman bawang bagi mengurangkan kadar kebergantungan import kini melalui dua fasa. Ia melibatkan fasa rintis dan fasa pengembangan bagi kawasan penanaman sedia ada sebelum diperluas ke kawasan baru. Ketua Pengarah Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani berkata, proses tersebut akan dilaksana secara berperingkat bagi memastikan peningkatan hasil dapat dicapai secara menyeluruh. Penanaman bawang pada skala lebih besar juga akan diteruskan dengan lebih intensif melibatkan petani di seluruh negara.
Dan apa yang kita lakukan adalah kita membekalkan benih-benih bawang kepada yang berminat. Tetapi untuk tahun 2024 dan tahun 2025 ni kita buat secara berperingkat-peringkat lah, kerana untuk menghasilkan benih bawang tu kita memerlukan masa 3 bulan baru kita dapat benih bawang yang baru untuk diedarkan pada petani. Jadi kita akan mulakan step by step ataupun fasa by fasa untuk kita memperluaskan tanaman bawang di Malaysia ini. Hasrat seorang peniaga untuk bersedekah sempena mengambil keberkatan bulan Ramadan dizahirkan dengan memberi makanan percuma kepada golongan asnaf, orang kurang upaya OKU dan anak yatim yang hadir ke gerainya. Nurul Mahiran Zulkifli berkata dia menyasarkan untuk mengagihkan kira-kira 600 biji roti john dalam tempoh sebulan dengan memperuntukkan 20 biji sehari kepada golongan berkenaan sehingga penghujung Ramadan. Kalau kata orang asnaf ni, kita melalui daripada pusat tahfiz ataupun Tok Ngulu dan orang sekampung kita lah. Kita tahu dah dia tu memang golongan yang kurang berkemampuan. Macam tahun yang dulu kita buat orang ibu mengandung, ya boleh jugalah. Nurul Mahiran yang sudah menjalankan perniagaan itu sejak tahun 2020 berkata beliau bersyukur kerana inisiatif itu mendapat sambutan. Pada Ramadan tahun ini beliau menyediakan kira-kira 100 biji roti john sehari untuk jualan termasuk untuk sumbangan berkenaan. Seramai 101 tahanan dari Depoh Imigresen Tanah Merah Kelantan dihantar pulang ke negara asal semalam. Pengarah Jabatan Imigresen JIM Kelantan, Muhammad Faizal Samsudin berkata, kesemua tahanan dihantar pulang melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Jumlah tersebut melibatkan 7 warga Bangladesh, 28 warga Indonesia, 12 India dan 54 Myanmar. 5 kanak-kanak itu masing-masing 2 dari Indonesia dan 3 dari Myanmar turut dihantar pulang bersama ibu bapa mereka. Kesemua warga asing berkenaan berusia antara 16 tahun hingga 57 tahun, manakala kanak-kanak pula antara 1 tahun hingga 6 tahun. Penahanan dibuat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dalam kurungan pindaan 2002 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 serta diperuntukkan prosedur pemindahan di bawah Akta dan peraturan yang sama. Kejayaan 3 pemain Terengganu FC TFC memikat hati ketujuhlatih skuad kebangsaan bawah 23 tahun Juan Torres Garrido membuktikan pasukan itu turut memiliki barisan pemain muda berbakat. 3 pemain yang dipanggil untuk menyertai kem latihan pusat skuad Harimau Melaya B23 yang bermula Ahad ini, Muhammad Ubaidullah Syamsul Fazli, Muhammad Faris Rifki Abdul Rashid dan penjaga gol Rahadia Azli Rahalim. Selain itu, 2 lagi pemain yang diletakkan dalam senarai bersedia, Muslihuddin Afiq Mat Zaid dan M. Rakesh. Ketua Pegawai Operasi TFC Muhammad Syarizan Muhammad Zain berkata, pujian harus diberikan kepada barisan kejurulatihan yang berjaya menggilap bakat serta potensi pemain sehingga membolehkan mereka dipanggil untuk mewakili negara dan beraksi di pentas antarabangsa. TFC berharap pemain dapat membantu skuad kebangsaan mencipta kemenangan. Aksi ini juga boleh dianggap latihan pemanas badan untuk pemain sebelum bermulanya Liga Malaysia Mei ini. Dakwaan kes pukul melibatkan seorang anggota Prebet yang bertugas di Kem Rasah Negeri Sembilan Jumaat lepas telah selesai selepas kedua-dua pihak setuju untuk berdamai. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan berkata kedua-dua pihak juga telah menarik balik laporan polis yang dibuat sebelum ini. Bagaimanapun, siasatan lanjut masih diteruskan bagi mengenal pasti punca kejadian. Banyak ada berlaku sisi faham dan apa yang dinyatakan di dalam laporan seperti ini sebenarnya tidak begitu tepat. So, perkara ini telah diselesaikan di pihak, bukan saja mangsa, malah melibatkan anggota keluarga. So, diselesaikan cara baik dan saya rasa benda pun telah tertular juga di dalam media sosial di mana mereka sama-sama telah pergi ke Balai Polis Semban untuk menarik balik laporan polis ini. Beliau ditemui selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah pembinaan Masjid Baharu 2 Brigade di Kem Said Putra Ipoh yang menelan belanja RM6 juta. Pembinaan masjid di atas tanah seluas 2 ekar itu dijangka siap Ogos 2025 dan mampu menampung kira-kira 1,000 jemaah.
Dalam perkembangan lain, Lembaga Siasatan dan TDM sedang memuktamadkan beberapa perkara berhubung kes lemas membabitkan 3 mangsa di kolam latihan kereta kebal sebuah kamp tentera di Temeloh Pahang pada 26 Januari lepas. Beliau berkata hal itu termasuk mengenal pasti punca berlakunya insiden dan pengambilan langkah-langkah awal bagi memperketatkan prosedur operasi standard agar kejadian sama tidak berulang. Sebab sekarang ini pun memang kita ada rondaan oleh anggota pengawal yang bertugas. Probably sama ada dari segi kekerapan, lepas tu kita pengen pastikan bahawa tidak ada orang awam atau sama ada anak-anak ataupun siapa-siapa orang awam dibenarkan mendekati kawasan tersebut melainkan anggota yang menjalani latihan. Keliling kampung mengejutkan penduduk bersahur antara keunikan dan keseronokan dapat dirasai sepanjang Ramadan ini. Tim Gerak Sahur Teluk Bahang, Pulau Pinang masih mengamalkan tradisi aktiviti kejut sahur itu sekaligus memeriahkan ketibaan Ramadan. Deruman enjin motosikal diiringi nyaring hon angin dan laungan sahur berulang kali memecah keheningan malam mengajak penduduk bangun seawal 4 pagi. Harapan saya agar generasi yang selepas ini meneruskan lagi. Kerana benda ni dah berjalan daripada zaman tok nenek moyang kita dulu lagi. Dan kita cuba buat semula bagi anak-anak yang muda ni dapat tengok. InsyaAllah dapat teruskanlah. Terutama sekali dalam karya Teluk Bahang. Sudah menjadi rutin tahunan bagi sekumpulan 40 pemuda mengelilingi semua lorong-lorong di taman perumahan berkenaan bagi mengejutkan hampir 1,000 penduduk untuk bersahur. Sebab dapat membantu, ada orang tua tak boleh bangun kan, tak ada telefon, tak ada alarm, bolehlah tolong bantu mereka gerak dia bangun tidur. Pasal baguslah, pasal tiap-tiap tahun ni kira dalam Teluk Bahang ni kira ada orang mai gerak sahur untuk bangun pagi ni. Perasaan saya kira seronoklah, baguslah. Kira anak-anak karya Teluk Bahang ni buat macam ni. Perasaan terlalu gembira lah, seronok lah. Pasal anak-anak karya ni mau dah kan usaha buat ni gerak sahur ni kan. Itulah yang tu seronok lah. Alhamdulillah lah kan. Kira mau mereka diteruskan lah tiap-tiap tahun macam ni kan. KPDN Perlis menganjurkan Bazar Ramadan Rahmah Madani BRRM di 2 lokasi terpilih bermula petang semalam. Lebih menarik, insentif e-dompet berjumlah RM20 turut ditawarkan kepada 500 pengunjung terawal di setiap lokasi. Berlangsung sepanjang Ramadan ini, bazar tersebut dibuka di persiaran wawasan Kanga bersebelahan Kompleks Dewan Undangan Negeri dan Dataran Niaga Arau. Pengarah KPDN Perlis, Nur Azhar Jaafar memaklumkan, bazar berkenaan dianjurkan Majlis Perbandaran Kanga dan Touch and Go e-wallet. Terdapat 45 pengusaha menu rahmah bagi kedua lokasi terlibat yang menawarkan pilihan makanan dan minuman tidak melebihi RM5. Pegawai dan anggota penguatkuasa KPDN juga akan melakukan pemantauan di setiap bazar Ramadan di seluruh Perlis menerusi ops pantau bagi memastikan peniaga mematuhi peraturan ditetapkan. Sebuah kontena membawa 25 tan daging khinzir bernilai RM400,000 yang diimport dari Sepanyol disita. Penahanan dibuat Makis Johor di Pelabuhan Pasir Gudang 6 petang semalam. Pengarahnya Eddie Putra Muhammad Yusof menerusi kenyataannya berkata hasil pemeriksaan mendapati konsainan terbabit tidak mematuhi syarat import iaitu tiada label pada setiap bungkusan daging khinzir tersebut. Mengikut syarat permit, setiap bungkusan daging hendaklah dilabel dengan meletakkan butiran seperti nama, alamat, nombor loji dan tarikh penyembihan. Kes disiasat mengikut Seksyen 15-1 Akta Makis 2011, Akta 728 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 15-2 Akta yang sama. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya sekali.
Kakak kepada mangsa bunuh Bella atau Mila Sharmila Samsusah direman selama sehari. Ini berikutan dia didapati mendedahkan gambar seorang kanak-kanak berusia 4 tahun yang juga saksi pendakwaan bagi kes pembunuhan adiknya itu. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dollah berkata suspek berusia 36 tahun itu ditahan ketika tampil memberi keterangan di IPD Batu Pahat pukul 2.10 pagi tadi. Dia kemudiannya dibawa ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat sebelum permohonan reman terhadap wanita itu dibenarkan. Berdasarkan laporan yang dikemukakan ibu mangsa pada Jumaat lalu, gambar anaknya tersebar menerusi platform TikTok Live yang dibuat suspek. Perbuatan tersebut menyalahi Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001 selain melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Sebuah telefon bimbit yang dipercayai digunakan untuk tujuan tersebut turut dirampas. 1.7 juta ringgit sumbangan hari raya diperuntukkan Yayasan Islam Darul Ehsan tahun ini untuk diagihkan kepada 11,386 orang anak yatim yang berdaftar dengan pihaknya. Sumbangan berkenaan akan diagihkan secara berperingkat bermula 13 Mac ini. Iyalah, kita dah menyusun atur lebih kurang 6 lokasi lain. Ya, 5 lagi di Selangor tu. Di berbagai daerah lah di Selangor ni, ada rumah anak yatim, ada di masjid dan sebagainya. Dan inilah kita akan sumbangan yang telah saya sebutkan tadi itu, kita akan bagi fizikal. Tapi bukan semualah, yang ada yang kita dah bagi through online dalam akaun masing-masing. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan sumbangan Hari Raya Aidilfitri kepada anak-anak yatim di Rumah Anak Yatim Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj di Tanjung Keling, Melaka. Sumbangan disampaikan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Baginda menyerahkan sumbangan bernilai RM7,800 untuk diagihkan kepada 26 penerima. Baginda turut menyampaikan bantuan kain peleka dan 100 kg beras untuk rumah berkenaan. Seramai 40 anak-anak asnaf dan yatim piatu disantuni menerusi sumbangan peralatan sekolah dan makanan ringan semalam. Inisiatif anjuran sebuah hotel di Johor Bahru itu juga turut meraihkan golongan berkenaan dengan program berbuka puasa bersama warga kerja hotel. Usaha dibuat bagi memuliakan anak-anak daripada Rumah Perlindungan Fitrah Kasih itu dan sekaligus mengimarahkan bulan mulia Ramadan. Program ini adalah sebahagian daripada inisiatif juga terhadap tanggungjawab sosial korporat kami yang telah kami jalankan. Okey, kami percaya bahawa sebagai entiti perniagaan kita juga mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Okey, program ini membantu mengukuhkan ikatan antara kami dan juga masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita dijemput seramai 40 orang anak-anak. Alhamdulillah lah mereka dapat cuaca yang amat kata luar biasa. Taburan hujan yang berkurangan diramal menyebabkan keadaan cuaca menjadi lebih kering dan panas sepanjang Ramadan. Ia berikutan fenomena El Nino yang melanda negara ketika ini. Individu yang berpuasa lebih berisiko untuk mengalami dehidrasi dengan beberapa gejala seperti mulut kering, pening dan mual. Ikuti laporan Nur Julizan Muhammad Zain. Fenomena El Nino atau cuaca panas yang sedang melanda negara ketika ini boleh menjejaskan kesihatan dan berisiko untuk diserang strok haba. Justru bagi umat Islam yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, perlu sentiasa menjaga kesihatan bagi mengelakkan dehidrasi serta kelusan haba ketika berpuasa. 60% tubuh manusia mengandungi air dan ia memainkan fungsi penting sebagai pembawa zat, menyerap haba metabolisme tubuh serta menjaga aliran darah. Semasa berpuasa memang badan kita memang akan kehilangan cecair yang banyak sangat dan termasuklah elektrolit melalui air kencing. Nak ditambah lagi dengan cuaca yang panas ni memang kita akan kehilangan elektrolit dan cecair melalui peluh-peluh yang ada. Bertambah lagi kalau seseorang itu bersukan di waktu siang lah.
salah satu cara utama untuk memastikan tubuh kita kekal sihat semasa cuaca panas, semestinya make sure badan kita ni kekal hydrated lah. Okey, salah satu caranya adalah sasarkan 8 gelas sehari. Macam mana nak sasarkan 8 gelas sehari? Mungkin cuba 1 ke 2 gelas minimum ketika bersahur. Justru, walaupun berpuasa, tubuh perlu mendapat bekalan air secukupnya, iaitu 8 ke 12 gelas atau 2 liter air sehari. Antara tips yang boleh diberikan adalah 1, minum air secukupnya, lebih kurang 2 liter, sama ada kita boleh asingkan sama ada sahur, waktu buka puasa dan tu sebelum tidur. Dan nombor 2, elakkan minuman kafein ataupun air manis, disebabkan air manis ni dengan kafein ni boleh menyebabkan kita untuk sering pergi ke toilet dan buang air kecil. So tips dia kurangkan buat aktiviti luar lah. So maksudnya duduk rumah. So ada aktiviti kat dalam rumah, so kita buat aktiviti dalam rumah. And then masa sahur tu perbanyakkan minum air masak dengan makan kurma lah. Tips-tips di mana untuk mengelakkan dehydration berlaku adalah di mana kita perlu mengambil makanan yang penuh serat, macam contoh buah-buahan, untuk mengekalkan kuantiti water ataupun air di dalam badan, mengelakkan daripada kita dehydration. Pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mempunyai kandungan air yang tinggi ketika bersahur juga sangat digalakkan supaya tubuh kita kekal hidrasi sepanjang tempoh berpuasa. Nur Julizan Muhammad Zain, RTM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan rahmah madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni? Pastinya ke program jualan rahmah madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan rahmah madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani. Macam-macam ada. Rahmah itu berkat. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.